Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dalam bidang adab dan akhlak. Okey. Dan tajuknya ialah mari bersyukur. Okey, boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 134. 134. Baiklah, yang pertama, pengertian syukur. Apa itu maksud syukur? Okey, syukur maksud dia ialah berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Okey, kita berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Contohnya, okey, Allah dah bagi kita anggota badan yang sihat. Jadi, cara kita tunjukkan bersyukur dengan nikmat Allah dah bagi ni apa? Boleh tengok gambar ni. Okey, dia baca Quran, solat. Itu contoh. Okey, cara kita bersyukur dengan nikmat Allah dah bagi. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Okey, konsep syukur. Okey, mengucapkan pujian kepada Allah melalui lidah, mengakui nikmat Allah dengan hati dan menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendaknya. Okey, jadi konsep bersyukur ni kita mengungkapkan pujian kepada Allah melalui lidah. Contohnya, okey, kita tengok, kita nampak dalam buku teks ada gambar pemandangan sawah padi yang cantik. Okey, biasanya kalau kita nampak pemandangan yang cantik, apa yang kita perlu ucapkan? Kita ucap ini, Subhanallah. Okey, kita ucap ini, Subhanallah. Kalau sekiranya kita nampak sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik. Okey, ini adalah dalil nakli, iaitu bukti dari Al-Quran yang menyatakan kita kena bersyukur. Okey, mari kita baca bersama-sama. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa maksud dia? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini merupakan dalil nakli dari surah Ibrahim ayat ke-14. Okey, surah ini menerangkan jika kita bersyukur, okey, maka Allah tambah lagi nikmat. Dan sekiranya kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan bagi azab yang sangat pedih. Jadi, berdasarkan dalil ini menyuruh kita untuk bersyukur dengan nikmat pemberian Allah. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Okey. Pertama, menunaikan solat fardu. Solat fardu ada berapa? Ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu cara kita bersyukur kepada Allah yang pertama sekali. Solat fardu. Okey, yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran ni merupakan apa? Al-Quran ni merupakan kalamullah, kata-kata daripada Allah. Sebab tu, untuk bersyukur, kita ucapkan, kita selalu baca kata-kata Allah. Okey? Dan yang ketiga, kita kena ada sifat qanaah dalam kehidupan kita. Apa itu qanaah? Qanaah ialah sikap berpada-pada, iaitu dengan berpuas hati dengan apa yang ada. Okey, qanaah ni sebagai contoh. Okey, bulan puasa, bulan Ramadan. Okey, kita ada RM10. Okey, kita ada RM10. Lepas tu, pergi bazar Ramadan. Okey, kita nak beli makanan lah. Okey, adakah kita perlu membeli makanan sehingga habis semua RM10 itu?
Sehingga kan menyebabkan akhirnya berlaku pembaziran. Jadi kita beli sekadar yang perlu. Itulah qanaah. Kita mampu. Okey, qanaah ni kita berkemampuan, tetapi kita menggunakannya secara berhemah. Berpada-pada. Itulah sifat qanaah. Bukan kita ada RM10, kita beli habis RM10. Lepas tu membazir. Okey. Jadi kena ada sifat qanaah dalam kehidupan. Dan yang keempat, kita kena selalu menyebut Alhamdulillah. Bangun tidur Alhamdulillah. Bersyukur. Sebab apa? Allah bagi nikmat. Kita masih hidup. Bagi nikmat nyawa. Kita dah kenyang. Dah makan. Alhamdulillah. Jadi semua nikmat tu, kita selalu kena sebut Alhamdulillah. Okey. Tadi kita dah belajar cara bersyukur kepada Allah. Sekarang ni cara bersyukur kepada manusia pula. Okey, kadang Allah memberi rezeki melalui manusia untuk dapat kepada kita. Jadi macam mana pula kita bersyukur? Okey, yang pertama, kita selalu bersedekah. Kita bersedekah kepada orang yang memerlukan. Bagi orang makanan ke, okey, bagi duit ke. Sekarang zaman COVID ni ramai yang terjejas pendapatan. Okey, tak dapat makan, tak ada sumber pendapatan. Jadi, kita yang ada rezeki yang lebih Allah bagi ni, kita bersedekah semampunya. Okey? Okey, yang kedua, menghargai orang lain. Orang lain dah buat baik kepada kita, kita hargai. Ucap apa? Ucap terima kasih. Okey. Yang ketiga, menghindari perasaan dengki. Ini kalau kita tengok orang lain tu ada lebih daripada kita, kita jangan dengki kat dia. Itu dah rezeki dia. Kita nak sesuatu, kita berusaha pula. Contohnya kawan tu ada handphone baru, beli handphone baru yang mahal. Kita jangan dengki. Kita gunakan apa yang kita ada. Okey, itu dah rezeki dia. Rezeki kita mungkin di tempat yang lain. Okey, yang keempat, membantu orang yang memerlukan. Okey, membantu orang memerlukan. Contoh ada orang sakit ke, kita tolong dia. Kita nampak kawan kita terjatuh, tolong dia, tolong dukung, tolong angkat. Okey, itu cara kita bersyukur kepada manusia. Okey. Ini yang ketiga, kita akan belajar cara bersyukur dengan alam sekitar pula. Sebab alam sekitar ni juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alam sekitar, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Okey, jadi macam mana cara kita bersyukur pula? Okey, yang pertama, menjaga kebersihan. Selalu sapu sampah. Kalau kat sekolah, pastikan sampah bersih. Kalau kat rumah pun sama. Okey, buang sampah. Sapu bagi alam sekitar kita bersih. Okey, kat luar rumah kita ada daun-daun kering, kita sapu. Okey. Yang kedua, tidak membazir air. Ni membazir. Contohnya membazir air. Okey, dah guna, kita tutup. Dah guna air, tutup. Dah lepas mandi, tutup. Dah basuh tangan, tutup. Okey. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran. Buang sampah dengan cara yang betul, iaitu di dalam tong sampah. Jangan buang main campak je. Okey, dalam kereta kita makan gula-gula ke, makan roti, dan makan pun campak. Elok tak? Gitu tak? Itu tidak menunjukkan kita bersyukur dengan alam sekitar. Okey, kita pergi berkelah di tepi pantai ke air terjun, dah makan, okey, buang dalam tong sampah. Jangan main tinggal saja, ataupun buang dalam air. Dalam air sungai ke, air terjun, dalam air laut. Okey? Nanti menyebabkan pencemaran. Seterusnya, melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan alam sekitar. Kita pelihara balik. Okey? Kita pelihara alam sekitar balik dengan apa? Dengan menanam pokok-pokok. Kerana apa? Bila tanam pokok, pokok ni membekalkan oksigen kepada kita. Untuk kita bernafas. Okey. Itu je cara bersyukur dengan alam sekitar. Okey. Jadi apa kepentingan kita mempunyai sifat syukur ni? Apa kepentingannya? Okey, yang pertama,
ia memberi kekuatan dan ketahanan. Kedua, rajin mengerjakan amal soleh. Tiga, tidak lalai dengan kemewahan. Ini tadi yang kita belajar sifat qanaah, berpada-pada. Kita mampu tapi kita berpada-pada. Okey? Yang keempat, diredai Allah dalam kehidupan. Allah redha dengan kehidupan kita. Kehidupan kita akan menjadi senang, dipermudahkan. Okey, 5, digandakan nikmat oleh Allah. Kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Okey, sebagai contoh tadi, kita bersedekah. Sedekah ni, kita bukan mengurangkan duit kita. Malah sebenarnya Allah menambah lagi duit kita. Itu dia kelebihan bersedekah. Okey. Dan yang keenam, sebagai bukti menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi kita bermacam-macam nikmat. Bermacam-macam nikmat. Jadi, kita kena bersyukur sebagai tanda kita hargai apa yang Allah telah bagi. Okey, jadi secara rumusannya, secara kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini, kita hendaklah sentiasa mengucap Alhamdulillah sebagai bukti mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ucap Alhamdulillah, ucap Subhanallah, itu semua cara kita menghargai pemberian nikmat Allah. Okey, baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.